Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1392. Antara paparan utama. Tak jadi bersara, kini buat huru-hara. Semakin banyak bercakap, semakin besar pekung dibuka. Bila nadir bumi di Lombok, adakah lagi hutan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tindakan pihak tertentu yang mendahului Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj dalam mengumumkan tarikh pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN boleh dianggap bertentangan dengan adab orang Melayu terhadap Sultan sebagai Ketua Negeri, kata Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Beliau menyifatkan perbuatan itu sebagai tidak wajar kerana kerajaan negeri mempunyai adat istiadat dan persetujuan secara kolektif dalam melaksanakan istiadat pembubaran dengan panduan daripada pihak istana. Kita mempunyai undang-undang, adat istiadat dan konvensyen yang harus kita tepati. Maka bagi saya adalah tidak wajar mana-mana pihak mendahului Sultan Selangor dalam mengumumkan tarikh pembubaran DUN Selangor. Ia dikira bertentangan dengan konvensyen, adat istiadat dan lebih lagi adab masyarakat Melayu dengan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Katanya dalam sidang media khas sempena 5 tahun pentadbirannya di bangunan Sultan Abdul Aziz Shah Isnin lalu. Sebelum ini, Pengerusi Perikatan Nasional PN Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ani dalam satu ceramah di Tanjung Karang dilaporkan berkata DUN negeri itu akan dibubarkan. Sementara itu, Amiruddin berkata beliau telah diterima menghadap Sultan Sharafuddin bagi tujuan memohon perkenan baginda supaya DUN Selangor yang ke-14 dibubarkan pada 23 Jun ini. Pada jam 10 pagi tadi, Sultan Selangor telah memberi perkenan dan menandatangani proklamasi pembubaran DUN Selangor ke-14 yang akan berkuat kuasa pada Jumaat 23 Jun ini selaras dengan peruntukan dalam fasal /2 perkara LXX bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959. Ini akan membolehkan Speaker DUN Selangor memaklumkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijangka pada Jumaat ini dan kemudiannya memberi ruang kepada PRN Selangor diadakan, katanya. Tindakan Pengerusi PN Selangor membuat pengumuman awal bahawa Dewan Negeri Selangor akan dibubarkan 19 Jun lepas dikecam teruk kerana ia mendahului kuasa Sultan Selangor dan disifatkan sebagai biadab. Tapi apa yang hendak dihairankan dengan Azmin? Semua benda dilanggarnya. Maklumlah, semua benda kelihatan kabur. Namun begitu, Tuanku Sultan Selangor telah memberikan perkenaan agar Dewan Undangan Negeri Selangor dibubarkan pada 23 Jun ini bukan 19 Jun sebagaimana yang diumumkan Azmin. Ekoran itu rakyat mengecam langkah Azmin itu bagaimanapun. Sebagaimana biasa, penyokong PN akan mempertahankan keceluparan pemimpin mereka. Mereka menyifatkan Azmin sebagai tiada tahu beradab dan bersopan serta mengharapkan pengundi Selangor tidak beri undi langsung kepada PN untuk PRN kali ini. Bayangkan, belum lagi ada kuasa di Selangor, PN sudah biadab dan kurang ajar dengan Sultan Selangor. Untuk rekod, 4 Jun lalu, Azmin kononnya mengisytiharkan Dewan Negeri Selangor akan dibubarkan pada 19 Jun iaitu semalam dengan selamba tanpa rasa bersalah menipu rakyat. Tak payah tunggu Menteri Besar Amiruddin Syari umum, biar saya umum malam ini 19 Jun DUN akan dibubarkan, kata Azmin dalam himpunan penyokong PN di Selangor. Bukankah itu satu kebiadaban yang nyata? Kebebalan apakah yang dipamerkan PN? Pelik sungguh, 22 Mei lalu Azmin kononnya mengumumkan untuk tidak berhasrat untuk bertanding lagi pada PRN akan datang. Dia juga berkata ingin berehat setelah berkhidmat selama 7 penggal. Saya telah beritahu yang saya ingin berehat. Saya telah berkhidmat selama 7 penggal. Jadi saya fikir kita harus memberi peluang kepada generasi muda dan kita mempunyai calon yang berpotensi dan mereka sangat komited dalam usaha itu. Itu adalah keputusan saya yang saya buat 6 bulan lalu sejurus selepas pilihan raya umum. Saya berpegang kepadanya, kata Azmin. Pelik sungguh, tak sampai sebulan Azmin sudah buat U-turn sehingga tak sabar-sabar membubarkan DUN mengikut selera beliau. Belum apa-apa sudah tamat kuasa dan membelakangkan Sultan. Adakah pemimpin pengkhianat dan penderhaka seperti ini yang akan dipilih rakyat? Sejarah tidak pernah menipu, inilah dalang utama langkah Sheraton yang menjahanamkan kestabilan politik negara selama 33 bulan. Apa yang beliau lakukan untuk negara?
Azmin ketika menggalas tugas Menteri Kanan Ekonomi di bawah Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilihat tidak pun menonjol dan gagal menstabilkan ekonomi negara yang bertambah teruk walaupun Perdana Menterinya kerap bertukar. Ketika menjadi Menteri Besar Selangor, beliau juga dilihat gagal memerintah negeri yang kaya ini dengan baik. Jauh sekali mampu menyaingi kehebatan Allahyarham Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim merajui Selangor. Jom channel baru sahaja nak ucapkan tahniah kepada Azmin kerana buat pertama kalinya beliau bertindak bijak dalam membuat keputusan untuk bersara daripada politik. Rupanya tak jadi bersara dan kini kembali membuat huru-hara. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam satu kenyataan Februari lalu menyifatkan mana-mana parti yang menjadikan Islam sebagai tunggangan mereka tidak akan mendapat keredaan Allah. Memetik laporan FMT, Zahid berkata terbukti apabila ada parti yang memenangi banyak kerusi pada pilihan raya umum ke-15, PR15 gagal membentuk kerajaan, sebaliknya UMNO yang tidak memenangi banyak kerusi dapat menganggotai kerajaan perpaduan. Kalau siasah jadi matlamat dan Islam jadi tunggangan, biarpun kerusi yang diperolehi banyak, tetapi tidak jadi kerajaan kerana tidak ada redha daripada Allah, kata Timbalan Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional PHPN itu tanpa menamakan mana-mana parti. Biarpun sedikit tapi kita UMNO jadi kerajaan, maka gunakan kedudukan itu bukan untuk menzalimi sesiapa. Sebaliknya kita mahu menjaga Islam dengan benar. FMT juga melaporkan bahawa Presiden UMNO itu berkata parti pimpinannya tidak pernah menyalahgunakan ayat Al-Quran, ijma' ulama' untuk kepentingan politik yang sempit. Politik hanyalah alat, matlamat adalah agama. Kalau kita berniat memperkuatkan agama, kalau kita menjaga Allah, dia pasti menjaga kita, katanya. Justru Zahid menasihatkan para ulama yang terjun ke bidang politik tidak menggunakan ayat Al-Quran serta hadis mengikut selera bagi menyucikan niat tertentu. Semalam, Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Wan Ahmad Fahisal Wan Ahmad Kamal berkata, tuduhan terhadap Perikatan Nasional PN menunggang agama adalah satu kebatilan dalam berfikir tentang Islam dan politik. Menurutnya, tuduhan yang dilemparkan itu tidak lain tidak bukan sebagai sifat dangkal menutup kelemahan berfikir yang betul berkenaan politik dalam Islam. Lawan politik menuduh PN menunggang agama, konon bila lawan DAP, lawan UMNO kleptokrasi, guna dalil Al-Quran dan hadis salah, menipu pengundi. Ini satu kebatilan dalam berfikir tentang Islam dan politik. Kita diajar untuk menilai lawan dengan adil berlandaskan ilmu dan bukannya hawa nafsu, katanya dalam ruangan Facebook. Mengulas lanjut, ahli Parlimen Macang itu berkata pendirian melawan DAP atau Lingkit Siang bukan kerana bangsanya, tetapi sifat-sifat chauvinisme, anasir dan dakwah yang mereka bawa. Wan Ahmad Fahisal mendakwa perkara diperjuangkan DAP jelas bertentangan dengan Islam dan identiti negara serta cubaan merungkai asas kenegaraan melalui deklarasi setapak Malaysia. Dalam pada itu, Wan Ahmad Fahisal berkata pihaknya melawan UMNO Barisan Nasional BN kerana pemimpin utama mereka menipu orang Melayu. Ini kerana mereka UMNO sanggup bersekongkol dengan pihak yang boleh membuka pintu mafsadah yang lebih besar kepada keutuhan dan kedudukan agama serta bangsa kita, ulasnya. Pada 13 Jun lepas, sebuah portal tempatan melaporkan Wan Ahmad Fahisal membuat pengakuan bahawa beliau sememangnya menggunakan ayat Al-Quran dan hadis untuk meraih sokongan pengundi di Kelantan. Jadi kenapa kita kena tolak Pakatan Harapan, tolak BN dalam pilihan raya? Saya tak boleh cakap ikut emosi atau hawa nafsu. Saya perlu rujuk dalil yang telah dikeluarkan oleh ulama. Hujah-hujah libatkan ancaman ideologi songsang barat, komunisme dan liberalisme dan semua itu mesti ada sandaran. Mesti ada dalil Al-Quran dan hadis yang saya perlu jelaskan dalam kempen. Itu maksud saya. Semua pemimpin PAS dan Bersatu di mana ijtihad politik kami mestilah berdasarkan dalil-dalil yang kuat, ulasnya. Wow, hebat sungguh Wan Ahmad Fahisal berkata-kata. Jika didengar tanpa dikaji ada betulnya. Tetapi bila diteliti dan disertai dengan persoalan apa yang diperjuangkan DAP yang bertentangan dengan Islam dan apa pula yang membuat PAS dan PN begitu sensitif sangat dengan deklarasi setapak. Juga apa yang UMNO telah lakukan sehingga dikatakan menipu bangsa Melayu itu. Setakat yang semua rakyat Malaysia tahu yang kuat menipu bangsa Melayu terutamanya orang Islam adalah PN dengan pelbagai fitnah dan naratif palsu demi kedudukan dan kuasa. Dan yang menebuk atap berlaku khianat, sakau duit rakyat, tutup parlimen, umum darurat sehingga ada yang kibar bendera putih dan Melayu Islam bunuh diri. Semuanya dilakukan oleh puak PN ketika menjadi kerajaan walaupun di dalamnya ada ulama yang berbuih mulut mereka membawa dalil itu ini. Semua itu tidak berlaku ketika ini di saat negara ditakbil oleh kerajaan yang di dalamnya ada DAP dan UMNO. Kononnya semua pemimpin PAS dan Bersatu berijtihad politik berdasarkan dalil-dalil yang kuat.
Adakah Allah memerintahkan kita untuk meruntuhkan kerajaan yang dipilih rakyat dengan cara tebuk atap dan pengkhianatan sehingga negara berada dalam keadaan kucak-kacir selama 33 bulan? Dan sekarang masih lagi kedengaran usaha mereka untuk masuk melalui pintu belakang, meruntuhkan kerajaan yang diperkenan Yang di-Pertua Agong. Jadi sekarang siapa yang dangkal dan siapa yang sebenarnya sedang membuat pengakuan bahawa mereka adalah penunggang agama dan Melayu yang sebenar? Kalau Wan Fahisal tidak faham maksud sebenar penunggang agama, boleh bertanya kepada MP Marang. Semakin banyak bersuara, semakin besar pekong dibuka. Pengarah Pilihan Raya Amanah Kelantan Arif Bashiruddin Rusli menempelak Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Nik Muhammad Amar Nik Abdullah yang berkata PAS perlu terus diberi peluang memerintah Kelantan agar negeri tersebut jadi kaya hasil lombong. Menurut beliau, hujah tersebut agak logik kerana selepas berpuluh tahun memerintah Kelantan, sudah pasti hasil balak semakin berkurangan, sekaligus kantung kewangan negeri semakin kurus. Menjelang PRN yang bakal tiba, pelbagai idea baharu semakin bercambah. Selain daripada pemikiran di dalam atau di luar kotak, barangkali ia turut terbit tanpa kotak. Jika dahulu PAS Kelantan akan kerap melaksanakan upacara menanam batu asas dan memacak papan tanda sebagai alamat bahawa sesebuah projek akan dilaksanakan jika rakyat terus beri peluang PAS berkuasa. Kini setelah kebanyakan batu asas yang ditanam dahulu sudah berubah menjadi batu nisan dan segala papan tanda yang didirikan kini sudah menjadi semak, samun dan hutan, mereka datang dengan janji untuk gali lubang, tempelaknya. Beliau berkata demikian dalam satu surat diterbitkan Malaysia kini sebagai mengulas kenyataan Muhammad Amar bahawa Kelantan akan menggubal dasar pengurusan serta pembangunan sumber mineral nadir bumi seperti dilapor Harkah Daily. Sekarang hasil balak pun berada di nombor 3 dan bukan lagi hasil utama di Kelantan, kata Muhammad Amar seperti dipetik. Mengulas lanjut, Arif Bashiruddin mengungkit manifesto PAS Kelantan pada pilihan raya umum ke-14 yang menjanjikan banyak projek pembangunan sebagai contoh janji menyalurkan bekalan air bersih kepada 90% pada 2021 yang tidak ditunaikan. Tidak perlu tiru perangai sahabat mereka di Kedah dengan membawa berita cakap besar, kononnya mahu kayakan negeri dengan hasil nadir bumi, sedangkan projek batu asas sedia ada pun sudah banyak jadi tempat jin bertendang. Sudah berpuluh tahun PAS Perintah Kelantan, masalah bekalan air bersih masih gagal diselesaikan. Kini tampil dengan janji mahu korek lombong pula. Ambil fikirlah adik kakak, ayah, emak, pakcik, makcik, sains sobat semua, apa nak jadi Kelantan kita jika kekal serupa skala, sindirnya. Mengapa melombong nadir bumi di Kelantan? Satu idea yang bukan dalam kotak, luar kotak tapi tanpa kotak. Nadir bumi dikatakan penting dalam pembuatan banyak teknologi neutral carbon dan pelbagai alatan yang menggerakkan dunia moden. Unsur ini adalah bahan binaan magnet kekal yang kecil dan sangat cekap yang memastikan telefon pintar hidup, turbin angin dapat berputar, kenderaan elektrik bergerak laju dan banyak lagi. Kononnya ia menyumbang dalam dunia masa hadapan yang selamat berhadapan dengan perubahan iklim. Menurut kajian sains, unsur nadir bumi diketahui boleh berfungsi sebagai baja untuk tumbuh-tumbuhan. Itulah yang dilakukan oleh bahan-bahan tersebut dalam senyap semasa ia bermastautin di dalam perut bumi. Ia menyuburkan hutan-hutan di Bukit Bukau dan pergunungan Kelantan. Namun, di sebalik harapan dunia hijau itu terselah keburukan dan kerosakannya kepada alam sekitar yang bukan sedikit. Nadir bumi dilombong dengan menggali lubang terbuka yang luas di dalam tanah yang boleh mencemarkan alam sekitar dan mengganggu ekosistem. Apabila tidak dikawal dengan baik, pelombongan boleh menghasilkan kolam air sisa yang dipenuhi dengan asid, logam berat dan bahan radioaktif yang mungkin bocor ke dalam air bawah tanah. Paling membimbangkan ialah biji nadir bumi sering bercampur dengan thorium dan uranium radioaktif yang mengakibatkan kesan kesihatan yang memudaratkan. Secara keseluruhan, bagi setiap tan nadir bumi, 2,000 tan sisa toksik dihasilkan. Kedua-dua thorium dan uranium kekal radioaktif selama beratus-ratus tahun dan pendedahan kepada bahan berkenaan telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser paru-paru, pankreas dan penyakit-penyakit lain yang belum diketahui. Hari ini, saintis di negara maju masih lagi membuat kajian bagaimana mengurangkan jumlah sisa yang dihasilkan semasa pemprosesan biji dan meningkatkan kecekapan pengasingan unsur nadir bumi yang juga boleh mengurangkan jumlah sisa toksik. Para saintis di China dan seluruh dunia sedang bereksperimen dengan penggunaan bakteria dan bahan bukan kimia lain untuk mengekstrak unsur nadir bumi, tetapi eksperimen ini masih dalam fasa awal. Sementara solusi tuntas untuk menguruskan pelombongan dan pemprosesan biji nadir bumi yang mesra alam sekitar belum ditemui, lubang-lubang besar di bumi terus dikorek dan lebih banyak sisa toksik dihasilkan.
Hari ini, China yang sudah 40 tahun melombong nadir bumi masih lagi bergelut dengan isu kerja pembersihan kawasan persekitaran Lombong, sama ada yang masih beroperasi atau yang sudah tinggal yang tercemar. Apalagi Kelantan, sebuah negeri yang berhadapan dengan banjir besar setiap kali monsun menyerang Malaysia. Apabila banjir, maka berlaku fenomena kepala air akibat bukit bukau yang runtuh dan menghasilkan kerosakan besar kepada kehidupan alam sekitar. Apa jaminan yang boleh diberi oleh pemimpin negeri dan pelombong bahawa kawasan yang menyimpan sisa toksik ini tidak runtuh lalu bahan toksiknya mengalir ke dalam sumber air yang sudah sedia bermasalah? Belajarlah daripada isu Linas. Tentu ada muslihat di sebalik kedegilan Linas yang berdolak-dalik apabila diminta membawa pulang ke Australia sisa toksik kilang pemprosesannya di Gebeng. 30 tahun urus bekalan air pun gagal, ini kan pula nak urus pelombongan nadir bumi. Tidak perlu sampai merosakkan bumi hanya kerana nak kaya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan, menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.